Yang di-Pertuan Agong duka cita serangan terbaru rejim Israel. PPR Selangor dan Kuala Lumpur diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita dan mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru tentera rejim Israel terhadap jemaah dan pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa baru-baru ini. Seri Paduka menyifatkan serangan itu sebagai perbuatan keji dan amat zalim serta tidak berperi kemanusiaan. Melalui kenyataan pengelola Bijaya Diraja, Datuk Zahari Arifin memaklumkan Al-Sultan Abdullah menyifatkan tindakan tentera Zionis mencabuli hak asasi serta kesucian masjid itu. Seri Paduka bertitah rakyat Malaysia sentiasa bersolidariti bersama Palestin dan memperjuangkan prinsip keadilan di samping menentang sebarang bentuk keganasan dan kezaliman sesama manusia. Al-Sultan Abdullah turut menyeru masjid dan surau seluruh negara mengadakan solat sunat hajat dan doa selamat bagi memelihara kesejahteraan rakyat Palestin daripada niat jahat rejim Israel. Peruntukan tambahan RM35 juta disalur untuk memperkasa komuniti projek perumahan rakyat PPR di Selangor dan Kuala Lumpur. Perdana Menteri berkata 50,000 penduduk PPR akan menerima manfaat melibatkan 12 perumahan dikenal pasti bermasalah dan tenat. Pelaksanaannya menerusi program Kita Untuk Kita. Saya lalu lulus peruntukan untuk lift. Ini kalau di flat-flat ni lift ni naik tingkat 10 kena jalan kaki sebab lift rosak selalu. Dan nak baiki dia ada proses-proses yang panjang. Jadi saya minta dipercepatkan dan diluluskan dari perkiraan Kementerian Kewangan. Kalau peruntukan ini dapat diluluskan segera, dia akan memberi manfaat kepada tidak kurang daripada 50,000 orang yang terlibat dari PPR di Lebah Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur. Sebahagian peruntukan akan digunapakai bagi membantu memasarkan produk perniagaan yang dihasilkan penduduk. Sementara itu, Think City menyasarkan 10 PPR dapat dipertingkat untuk fasa 1. Pengarah urusannya Hamdan Abdul Majid berkata pelaksanaan Kita Untuk Kita akan diperluas ke PPR lain. So 10 PPR ini akan jadi satu boleh dikatakan kumpulan induk dan di mana dia akan jalankan dalam 18 bulan dan hasilnya kemudian akan dikaji dan kita akan menentukan bagaimana program ini akan dikembangkan lagi kepada PPR lain. Menerusi program Kita Untuk Kita, pihaknya berperanan meningkatkan daya huni perumahan awam di samping menjadikan bandar selamat dan sihat untuk didiami. Tiada konflik kepentingan kepada kerajaan susulan keputusan UMNO yang berhasrat mempersembah permohonan pengampunan diraja bagi Datuk Seri Najib Razak. Perkara berkenaan tidak seharusnya berbangkit memandangkan proses permohonan pengampunan dibenarkan untuk dibuat oleh sesiapa sahaja. Walaupun melalui proses dan saya akan hadir dalam proses itu, akhirnya seperti saya tahu soal penganugerahan pingat dan soal pengampunan itu wewenang dan budi bicara Kebahaduli Yang di-Pertuan Agong. Jadi tak perlu kita bahaskan di awam kerana proses itu mesti dilalui. Sebarang ulasan mengenainya adalah terlalu awal memandangkan tiada sebarang kertas atau proses yang dilaksanakan setakat ini untuk permohonan berkenaan dan keputusan hanya dibuat di peringkat parti. Dibaca sekurang-kurangnya 17 kali sehari dalam solat 5 waktu, Ummul Kitab Al-Fatihah yang memiliki 7 ayat mengandungi pelbagai kelebihan. Sempena nuzul Al-Quran, Fatin Akila Nur Azli menyingkap fadilat surah berkenaan. Al-Fatihah dibaca berulang-ulang dalam solat. Ia juga menjadi antara ayat Al-Quran yang diguna sebagai penawar atau penyembuh.
Sebab tu bila kita tengok orang sakit, kita boleh dengan membaca Fatihah, mudah-mudahan Allah datangkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Nabi SAW bahawa 7 pembuka kepada surah-surah, yang mana kalau baca surah Fatihah ini seolah-olah pada kita ialah dia akan membuka kepada kita peluang-peluang yang banyak. Jadi sebab tu bila orang beramal dengan surah Fatihah ni, dia hatinya tenang, rezekinya luas. Demi kelebihan berganda, Al-Quran yang dibaca wajar difahami maksud. Pembacanya boleh menjadikan Al-Fatihah yang juga surah paling lazim bagi seluruh umat sebagai permulaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surah An-Nisa ayat yang ke-82. Jadi kita boleh lihat dari ayat ini Allah menegaskan dan Allah memberitahu bahawa pentingnya untuk kita memahami isi Al-Quran, dan bukan hanya untuk dibaca tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan oleh manusia. Selamat menyambut Nuzul Al-Quran. Fatin Aqilah Nur Azli, RTM. Dan sempena Aidilfitri, 527 penerbangan tambahan telah diluluskan bagi menampung permintaan yang tinggi. Ini membabitkan 6 syarikat penerbangan. Malaysia Airlines menawarkan 184 penerbangan tambahan, Batik Air 173, AirAsia 130, Firefly 18, Maswings 12 dan My Airline 10 penerbangan. Ini melibatkan 118 penerbangan dari Semenanjung ke Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Kuching, Sibu, Miri dan Bintulu. Menurut Kementerian Pengangkutan, MAVCOM turut meluluskan penerbangan tambahan lain bagi menangani peningkatan permintaan dan memastikan harga penerbangan berpatutan. Bekalan telur ayam mencukupi di seluruh negara, khususnya sepanjang bulan Ramadan hingga Aidilfitri. Hanya beberapa kawasan di Pahang dilaporkan mengalami kekurangan bekalan berdasarkan laporan diterima setakat ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin memaklumkan kementerian telah mengarahkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama melakukan intervensi pasaran bagi memastikan kekurangan bekalan telur dapat diatasi. Ada tempat yang ada pengeluar telur dan ayam, ada tempat yang tak ada. So kita macam mana kita nak mengakikan ini melalui mekanisme pasaran. Kalau mekanisme pasaran dia gagal, maksud gagal ini seperti katakanlah sekarang supermarket kena pakai cash term, kena bayar wang tunai baru boleh dapatkan tu bekalan. So kadang-kadang ada supermarket yang tak sudi, mereka nak minta kredit term kan. So kemungkinan ada terputus dari segi ini. Antara inisiatif mengatasi isu kekurangan bekalan, membuat pembelian terus daripada pengusaha dan petani melalui Fama, kemudian diagihkan melalui Agrobazar. Lebih 200,000 veteran ATM termasuk yang tidak berpencen akan menerima bantuan khas Aidilfitri RM350. Bayaran akan dikredit pada 17 April. Pembayaran memberi manfaat kepada lebih 100,000 veteran berpencen dan kira-kira 79,000 veteran tidak berpencen. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, pemberian berkenaan bukti keprihatinan Kerajaan Perpaduan kepada golongan veteran, terutama mereka yang tidak berpencen, sekaligus mengurangkan beban kewangan membuat persiapan sempena Aidilfitri. Kementerian Pertahanan turut meraikan anggota tentera yang bertugas di luar negara seperti di Lubnan sempena Aidilfitri menerusi pemberian sumbangan dan keperluan hari raya. Pengenalan dan penawaran program pembelajaran sepanjang hayat PSH di Kolej Komuniti telah mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, program berkenaan memberi peluang untuk orang ramai mengembangkan kemahiran selain meneroka peluang baharu untuk mempertingkat kualiti kehidupan. PSH turut mendapat sambutan menggalakkan penduduk setempat di Lahad Datu.
bertujuan untuk memberikan peluang kepada komuniti setempat mendapat pembelajaran ataupun ilmu tambahan mereka dalam program yang kita panggil pembelajaran sepanjang hayat ini. Inilah sebenarnya matlamat kita dalam college community khususnya, dan kita nampak penyertaan masyarakat khususnya di Lahad Datuk begitu baik sekali dari sejak dia ditubuhkan pada tahun 2010. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Ramah Mesra bersama warga Polisisi Zon Sabah dan Selembut Kasih Ramadan di Kolej Komuniti Lahad Datuk. Pada majlis sama, Datuk Yusof turut menyampaikan anugerah peserta PSH berjaya kepada Johan Thomas, iaitu peserta kursus Urban Farming, anugerah alumni berjaya dalam bidang Muhammad Hanif Said dan anugerah alumni Bakti Setia Khairi Nazim Kadir dan sijil kepada peserta-peserta kursus PSH. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan KPT akan terus memberi tumpuan kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. TVET bukanlah pengajian kelas kedua, sebaliknya ia penting dalam menyediakan tenaga kerja yang memenuhi keperluan dan kehendak industri. Kajian bagi memperhalusi insentif kepada peniaga yang terlibat dalam pelaksanaan menu rahmah akan dimulakan selepas Aidilfitri. Kajian antara 4 hingga 6 bulan pasca pelaksanaan inisiatif dilihat bertepatan bagi membantu peniaga terlibat. Dan kita akan dapatkan detailsnya. Kita akan dapatkan findings yang lebih bertanggungjawab. Jadi barulah kita kenal pasti nanti segmen yang mana ataupun lokasi yang mana ataupun di mana tempat itu, apakah menu yang mereka tawarkan itu mendapat sambutan ataupun tidak. Itu penting untuk kita kementerian mendapat fakta yang lebih bertanggungjawab tentang isu-isu yang dilaporkan oleh media. Setakat ini lebih 15,000 premis menyahut kempen menu rahmah. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Berita perdana diteruskan dengan paparan H-Click. Perkembangan industri kreatif dan hiburan, dan kali ini bersama Aidilia Hilda. Saksikan.